Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiba wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekhuna Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani dalam kitab dia Zahratul Muri fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan beliau dan makna esa pada zatnya. Situ ke? Situ. Dan makna esa pada zatnya itu bahawasanya zat Allah Ta'ala tiada bersusung ia zat daripada beberapa juzuk, dan tiada baginya bagi zat yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat seperti zat Allah Ta'ala. Lah ni kita dok kecek mengenai wahdaniyah, tunggal Allah Ta'ala. Kita kata kul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu so. Kita kata ahadun ini bukan bilangnya, kita sebut dah. Kalau bilangnya wahidun, wahidun ni satu. Satu ni mungkin ada pasangnya dengan dua, mungkin lawan tiga. Dan satu tu bermula bilangnya. Manakala ahadun itu so, menunjuk ke so. Apa maksud so? Tuhan tidak masuk dalam kategori bilangnya ataupun benda yang boleh dibilang. Tu so. Ataupun diterjemuh ke ahadun, tersangat satu, tersangat esa. Ahadun, nah, sangat esa, tunggal dipanggil. Kerana wahidun itu satu. Bapa tak sebut satu bagi Tuhan? Kerana satu itu terbentuk daripada setengah, terbentuk daripada suku untuk melahirkan satu. Manakala ahadun tidak ada, bukan satu itu terbentuk daripada separuh. Sebab tu kita guna istilah esa. Esa ni orang tak kira esa dua, tiga, tak ada kira esa gitu. Esa ni tak masuk dalam kategori bilangan. Memanglah orang Kelantan kira esa, dua, tiga, so kira lah Kelantan ya. Nah, tapi ulama bahas wahidun dengan ahadun, gapo dia maksud dia. Maka dalam ayat Quran kata kul,
katakanlah ya Muhammad, Allah itu satu. Allah itu esa, ahadun esa. Apa maksud esa? Kita tengok daripada 3 sudut. Tuhan itu tunggal daripada 3 sudut. Pertama, zat Tuhan tunggal. Kedua, sifat Tuhan itu tunggal. Ketiganya, perbuatan Tuhan itu tunggal. Apa dia pula maksud zat Tuhan tunggal? Gini. Maksud dia, pertama, zat Tuhan tidak terdiri daripada juzuk-juzuk yang membentuk satu. P ni ada berapa? P ni ada satu. Apa kita panggil satu? Kerana dia terdiri daripada juzuk. Ni ada matching dia, ada obat dia, ada goni. Sekalipun satu, tetapi ia terdiri daripada juzuk-juzuk. Maka Tuhan bukan jenis lagu ni. Benda so tapi terdiri daripada juzuk-juzuk. Macam kita juga. Muhaizat, seorang ya. Tapi seorang tangan, kaki terdiri daripada juzuk-juzuk tubuh. Maka Tuhan bukan kata so dalam bentuk terdiri daripada juzuk-juzuk lagu tu. Kedua, maksud Tuhan so itu zat Tuhan tidak ada bandingnya. Kalau zat muhaizat ada berapa orang? Seorang ya. Zat dia tu, diri dia tu ada bandingnya. Ada, sebab dia tu spesies manusia, ramah nak serupa dengan dia, manusia sekali dengan dia. Maka zat Tuhan pertama tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Kedua, zat dia tidak ada bandingnya. Kita nak banding, nak beri contoh dengan benda lain tak boleh. Tapi kalau hamba lah muhaizat misalnya, zat dia lagu mana? Diri dia, tubuh dia lagu mana? Hamba boleh royak serupa dengan orang ni ya. Dia ada mata, ada tangan, ada gapo dia. Boleh beri contoh dengan orang lain. Dia ada bandingnya. Ada hak standing dengan dia zat serupa. Boleh unggar, boleh lari, boleh suka serupa. Tapi zat Tuhan tak ada boleh ditandingi. Kita royak dah spesies Tuhan ni hanya so saja wujudnya. Yang sebenar iaitu Allah Taala saja. Manakala spesies makhluk macam-macam. Tu maksud dia dah. Dan makna esa pada sifatnya itu. Apa maksud esa pada sifat? Kita bahas bab qul Allah ya. Qul huwallahu ahad. Sebab tu kalau kita baca Quran jangan terjemah selalu. Hamba tak mengaji kitab, hamba mengaji Quran direct. Akidah tu hamba ambil daripada Al-Quran direct. Hamba mengaji qul huwallahu ahad jolah dah tu. Main qul huwallahu ahad saja. Tak ada apa. Makna ahad, tu esa. Lagu mana tu esa? Dia esa. Daripada sudut mana? Tak ada sudut-sudut Tuhan tu esa lagu mana? Esa macam gonisa, penso nyoi contoh. Sudah orang ni. Sesak kefahaman dia panggil. Sedekah Al-Quran itu sumber hidayah. Tetapi kalau tak kena kepada cara dia, maka Al-Quran itu menyesak. Bukan menyesatkan orang. Orang jadi sesak dengan kerana ilmu dia dalam tu, kerana tidak fahamnya. Bukan kata Al-Quran, mana-mana ilmu pun kalau tidak belajar, sedangkan ilmu itu menyebabkan seorang jadi faham, jadi pandai, tapi kerana tak belajar, maka jadi kekeliruan pula. Jadi semakin keliru, jadi semakin keliru. Dan makna sifat pula tengok ahli sunnah wal jamaah. Ulama faham daripada kalimah qul huwallahu ahadun. Dan makna esa pada sifatnya itu bahawasanya tiada berbilai sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis. Seperti dua kudrat, dua iradat, dua ilmu. Dan tiada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu sifat seperti sifat Allah. Dari sudut zat sifat pula, so pada sifat, makna dia sifat Tuhan tu so. Kudrat Tuhan so. Iradat Tuhan so. Bukan kata sifat Tuhan ada so ya. Lepas tu kita mengaji kudrat, iradat, ilmu, hayat tu berapa dah? 7 dah. Makna setiap jenis tu ada so. Beza apa dengan kudrat kita? Tengok contoh. Kudrat demo ada berapa? So kita kata. So kita buat.
Saya angkat tudung gelas ini menggunakan 10% kuasa hamba. Kudrat hamba, saya guna 10%. Saya pun akak pula bukan ni. Saya guna 20%. Perasan tak kudrat kita tu bukan so? Perasan tak dia ada level dia, ada tingkatan dia? Berarti kalau lemah 10%, minta tolong dengan hak 20%. Maka benda yang tersusung lagu ni menunjukkan kelemahan. Sekalipun kuasa tu ada, tetapi kuasa kalau ada dua menunjukkan lemah. Ya kuasa hak bisa sungguh so. Berarti Tuhan mencipta langit bumi ni dengan kudrat tu ya. Mencipta lalat, mencipta sumuk hak kecil pun kudrat tu so ya. Bukan kata minta tolong dengan kudrat lain ke. Tak urut kudrat ni. Pakai kudrat nombor 2 ataupun gia nombor 2. Kenapa ada kelemahan? Minta istilah, minta tolong. Kerana benda-benda berbilai menunjukkan kelemahan. Kehebatan berada di tunggal. Faham tak qul huwallahu ahad dari sudut sifat tu? Pas banyak mana orang baca qul huwallahu ahad tak telitah pun dah lagu ni. Faham lagu ni. Ulama berjaga-jaga mengajar kita memahami nas Al-Quran dan hadis supaya fahaman yang kita pegang sekarang sama dengan yang dipegang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, sahabat-sahabat yang dia terima daripada Nabi. Kalulah ulama-ulama dulu tidak syarah kitab-kitab lagu ni, nescaya kita lebih-lebih lagi orang ajam lagu ni, orang bukan orang Arab, nescaya memahami Al-Quran di sebalik daripada yang dipahami oleh sahabat. Kita kata Sayyidina Abu Bakar tak mengaji benda lagu ni. So pada sifat, so pada zat, so pada af'al, kita sebut dah dulu. Faham tu ada, tetapi tidak diberitahu, tidak dikecek kerana orang faham belakang. Maka apabila sampai kepada satu keadaan, apabila Islam semakin tersebar, mulalah orang-orang yang masuk Islam daripada sebelah luar, tanah Arab membawa pahaman yang pelik-pelik. Mulalah timbul istilah Tuhan tu kuasa, ya hebat, tapi dia duduk atas singgasana. Dia bawa konsep ketuhanan zaman hak kafir dia bawa juga cerita hak dalam Islam. Zaman sahabat dulu tak kecep dah lagu ni, orang faham belaka, hak benar hak layak dengan Tuhan, hak tak layak dengan Tuhan. Tiba-tiba apabila masuk orang-orang alim dalam agama lain, padri-padri, budak tok sami kau masuk daripada agama lain, dia bawa hak dia faham Tuhan zaman kafir dia. Tuhan bisa tapi warna biru, Tuhan bisa tapi tangan banyak, Tuhan bisa tapi goni ada muka, ada tangan. Siapa keloni jadi ada orang Islam terkesan lagu ni. Tuhan bisa tapi ada muka, Tuhan bisa tapi ada tangan, Tuhan bisa, sudah. Nah, terbawa-bawa konsep yang dibawa oleh zaman kafir. Maka apabila ulama tengok mula dah ada orang mikir beza dengan zaman sahabat, maka mulalah ulama mengarang kitab tauhid. Karang semula kitab tauhid, dia ambil habis ulama-ulama hak dalam dada-dada sahabat hak pada masa tu, tabi'in ambil sebagaimana dia belajar hak dalam dada sahabat. Masa tu tak ada kitab. Tak ada lagi kitab tauhid, tak ada orang ngarang lagi. Maka mula dia catat akidah yang pertama. Apa dia faham daripada qul huwallahu ahad. Tulis. Supaya kita generasi 1400 tahun ni dapat tahu akidah orang zaman dulu. Mujulah ada ulama hak ikhlas mula mengarang kitab tauhid. Kalau nyotok karang ke. Supaya Abu Hasan Asy'ari kau gapo dia ulama-ulama Imam Abu Hanifah ko, akidah At-Tahawiyah ko, Imam Abu Ja'far At-Tahawi ko, mula mengarang kitab supaya akidah yang ia pegang sekarang dapat dibaca, dapat dipahami oleh generasi selepas daripada tu. Maka fahami akidah yang dikarang oleh ulama itu jadi pegangnya sampai sekarang. Berterusnya sampai 1400 tahun, sampai ke kampung bagai ni, sampailah akidah kita duk pegang supaya yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Jangan duk tika pula. Kitab tauhid ni tahun berapa sekarang? Tahun 200 lebih baru, tahun 150 baru.
Al-Quran, bukan Al-Quran hok daripada Nabi direct. Sudah. Hok Nabi direct Al-Quran. Takut faham lain pada orang lain ya. Zaman sahabat orang baca Quran belaka tapi dia faham betul. Demo ni sebab sumbak masuk air dalam kepala, takut baca Al-Quran faham muka lain. Berapa banyak orang duduk guna Al-Quran tapi syarah dia berlainan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain dengan kefahaman sahabat-sahabat. Saya baca Quran, kita tak tika lapah Al-Quran dia mau baca tu, tetapi fahaman tu dia mau ambil daripada mana? Sanak tu kena ada. Agama-agama ni dia kena ada sanak faham dia. Kalau dia mau tak ambil sanak faham, dia mau akan faham menurut kajian dia mau. Sebab tu bapa timbul istilah orang alim tetapi bercanggah dengan orang alim orang ramai-ramai. Dia tak mengaji dah tu. Dia bijak sendiri dah tu. Tengoklah ni orang mengaji pakai suruh bijak sendiri, pakai suruh faham sendiri. Mula kepahaman dia lain daripada ulama-ulama setempat. Ngaji taklah mana? Research sendiri, kajian sendiri. Maka timbul faham. Hamba faham lagu ni. Tak ada lagi ulama faham lagu ni. Tak ada lagi orang kecek supaya demo. Hamba nak faham lagu ni. Jangan buat kerja lagu ni. Akidah-akidah ni kita kena terima daripada guru-guru kita. Guru kita faham lagu ni terima daripada guru dia. Faham siapa kepada faham lagu ni diterima daripada tabi'in. Tabi'in faham lagu ni terima daripada kefahaman sahabat. Sahabat faham lagu ni terima daripada faham Nabi. Nabi faham lagu ni terima daripada Jibril. Jibril pun lagu ni terima daripada Tuhan direct. Tu sana. Lepas tu dia mau faham lagu ni mari ke mana orang lain tak faham lagu ni. Hamba buat kajian sendiri. Sudah. Nampak banyak pening masuk air pada tak masuk air lah. Orang panggil bocor. Biarlah masuk ke lubang paku kau gapo dia hak penting dia mau bocor dah tu, kena saling atak dah tu. Sebab tu dalam bab akidah mula timbul kumpulan Mu'tazilah. Mula timbul kumpulan Jabriyah. Mula timbul kumpulan Qadariyah. Mula timbul kumpulan Mu'attilah. Mula timbul kumpulan Murji'ah. Mula timbul Syiah. Asalnya pecah bab politik ya. Kita bimbang juga lama-lama jadi akidah. Sebab apa? Kerana nak membenarkan kumpulan dia, kumpulan politik dia, dia kata perjuangan dia akidah. Akhir sekali jadi Syiah. Sebab tu jangan agama awak masuk dalam benda-benda. Takut kita benda ayat kata benda tu akidah. Maka apabila jadi akidah, lawan jadi kafir. Timbul jadi istilah tu. Asalnya Syiah ni nak mendukung Sayyidina Ali. Bukan pendukung Sayyidina Ali pun. Kalau baca sejarah betul-betul dia ni pengkhianat. Asal daripada Yahudi. Cara faham dia. Tapi dia bergerak asal daripada main politik. Asal daripada nak rebut kuasa. Apa? Adalah faktor dia. Maka asalnya berdah politik lagu tu. Tak ada istilah kafir. Lawan hamba jadi kafir tak. Lama-lama dia jadi akidah. Syiah ni asalnya timbul asal dasar kumpulan politik saja. Tapi lama-lama kepercayaan itu jadi akidah, lawan kita tu kafir. Sudah. Asalnya balah nak kuasa ya, asal tak ikut demo, balah dari sudut tu ya. Tapi semakin kuat ya ni akidah saya. Sudah. Lawan berarti lawan akidah saya. Kita bimbang juga lama-lama perbalahan politik tempat kita jadi akidah. Rasa jadi dah rasa. Rasa lah. Itu bahaya. Kena pilih sikit. Takut sejarah semak bermula pula. Lah ni dunia tengok dah. Dalam Islam, sejarah Islamnya, Syiah antara kumpulan politik menjadi akidah. Sesak dia. Akhir sekali macam-macamnya ayat cerita begini-begini. Nak naik orang ya. Jadi murtad habis, jadi sesak, jadi kapur. Akhir sekali Nabi Muhammad pun tak dengar kata Nabi Muhammad. Nak royak kata, hak dia nak naik tu bisa pada Nabi Muhammad lagi. Tak ada apa. Penuh habis, sesak habis. Apa orang royak cerita lah. Dalam video boleh tengok lagi. Orang Arab Syekh. Ni, janggut. Ni, pakai toilet Syekh. Gerung orang tanya. Pengacara Arab tu tanya, tuan. Lagu mana Nabi Muhammad? Dia kata Nabi Muhammad ni kemungkinan benar, kemungkinan salah.
Hak Nabi Muhammad benar tu memanglah hak benar, tapi hak salah pun ada. Ya ijtihad dia tu salah lah. Oh, salah ya. Oh Nabi Muhammad benar, mungkin benar ya, mungkin benar, mungkin salah. Oh tak panik dah sekarang tu. Nanya pula, pas lagu mana Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah? Mungkin salah ke tak? Oh tak mungkin. Dua orang tu tak mungkin salah. Nabi Muhammad, oh Nabi Muhammad mungkin benar, mungkin salah. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, oh tak mungkin salah. Katanya kawan tu pening dah, pengacara tu pada orang jahil. Tapi dia kata pening Syekh ni. Nampak macam orang lain. Tanya lagi. Apa dia tak salah? Sebab dia mengikut Al-Quran dan hadis. Gila sudah. Mari masuk air dah. Nabi Muhammad hojo mulut dia waktu ambil Quran dan hadis, oh mungkin benar, mungkin salah. Oh Muhammad bin Abdul Wahhab, oh tak mungkin salah. Katanya pengacara tu nampak pelik dah Syekh ni. Kalau fatwa dia ijtihad dia lah fatwa. Oh fatwa dia betul tak mungkin salah. Apa? Sebab dia mengikut Al-Quran dan hadis. Sudah gila Quran hadis. Ni yang panggil gila ni. Kalau faham betul-betul tak apa nyawak gila satu. Bukan rekod ni, boleh cek dalam YouTube lah ni ada. Tapi kok bahasa Arab mungkin ada orang terjemuh dah. Nama. Setara tu orang buat Syekh. Ada anak murid, ada gon ni. Masuk dalam TV ni bukan Syekh Cak Ayah. Kalau Cak Ayah tak masuk TV, tengok pokok kita masuk TV. Kok debe-debe saja. Maka pok dia hak tanah harap masuk TV ni kira debe jugalah. Nyekecek lagu tu boleh. Angguk lagi pokok dia. Oh betul. Nabi Muhammad salah pun betul lagi. Muhammad bin Wahab tak mungkin salah. Oh betul. Siapa perikat lagu tu taksub kepada peribadi siapa perikat lagu tu. Pas lagu mana tu akidah lagu tu? Pengacara tu 2 3 4 kali. Betul ke dak Syekh kecek aku ni? Betul. Betul. Sudah pengacara tu tak boleh nak terima akal. Dia Syekh hok ngaji. Sebab tu kita jangan heran orang mengaji ada ilmu. Orang panggil tok guru tapi dia sesat. Jangan dah heran. Berlaku bukan tanah Arab, tanah Melayu, tanah gapo orang panggil tok guru tapi dia sesat. Ilmu lain, hidayah lain. Ada orang banyak ilmu tapi Tuhan tak bimbing hati dia. Ulama, ada orang tanya, apa orang dok kata Ibnu Taimiyah tu salah? Dia orang alim. Ya, kita tak tikar dari sudut kealiman dia. Dari sudut ilmu dia, dari sudut warak dia. Memang dia orang berjuru, tak curi teliti orang. Memang orang juru sungguh. Kita tidak marah peribadi dia dari sudut tu. Tetapi dia sesat di dalam ilmu. Berbahasa ilmu dia sesat. Sesat lah ke mana? Dia belajar. Tu orang belajar saat ni, jawapan saat ni. Apa? Kerana hidayah tu benda lain. Ilmu tu benda lain. Kerana apa? Kerana ahlul kitab. Zaman Nabi Muhammad orang alim baca kitab dipanggil ahlul kitab. Dalam tu dia baca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, hok sempat dia saling. Maka dia tahu kebenaran. Ya tahu, tapi bapa dia sesat. Bapa dia lawan Nabi Muhammad. Tahu tu benda lain, hidayah tu benda lain. Petunjuk daripada Tuhan. Sebab itulah subuh-subuh kita bangun Allahumma hdini fi man hadait. Kita tak minta ilmu, tapi kita minta hidayah. Ada orang ilmu biasa-biasa, orang kampung jual burger Ada tu ngukah ambil turuk tetapi dia tu hewi hidayah kepada dia. Tak ada ilmu, tetapi dia dengan Nabi Muhammad betul. Dia dengan Allah Taala betul. Dia dengan agama betul. Tetapi ada orang ada ilmu, ikutlah PhD ko. Takut seru hati ambil contoh PhD. Biarlah kamu nak contoh PhD juga. Sebagaimana pok dia contoh Imam Syafi'i salah, Imam Ghazali salah. PhD tak ajar contoh. Jadilah ni kita nak style contoh PhD lah. Jangan nak serah dah PhD sesek kita. Maknanya PhD hok salah lah. Jangan nak serah hati ni ada orang kata hamba Allah kalau Ustaz Muhaizat sudah. Contoh PhD macam roh kata. Nyanyo kat hamba serah hati kata hamba. Hok jujur tak sudut bimbang lah. Kita dengan Tuhan, kejujuran kita akan dinilai pahala penuh. Tak kurang pun. Hamba pun bukan tak ada niat sikit habuk pun niat kepada PhD hok betul. Hok PhD hok karut ni lah. Sebab ada orang guna title PhD nak menyatakan semua pendapat dia betul. Sebab apa? Hamba PhD. Dia mana ada PhD tak? Guna title tu. Setara Ibnu Taimiyah. Orang panggil Imam setengah tu. Memang ada setengah orang tak panggil Imam Ibnu Taimiyah ni. Dia ma'ruf orang alim. Dunia mengiktiraf dia orang alim, bukan orang jahil. Setara tu, kita PhD orang kampung kita tak akan panggil kita orang alim. Panggil tak tahu apa, tahu mengajar kat si kodel. Orang kampung kita tak idrah ke.
Ibnu Taimiyah setara ilmu banyak lagu tu pun ulama kata kemungkinan berlaku sesat lagi. Setara tu. Pas kalau PhD, ya tak ada PhD Ibnu Taimiyah tu. Tu pun sebagai syekh pun boleh sesat. Jadi jangan heran kalau orang panggil tok guru tapi dia sesat. Ada orang buat berhujah, dia tok guru cakap dia sesat. Jangan buat lagu tu. Ilmu ini hujah. Kalau dia salah. Kita nak kata lagu mana? Ni kata lagu mana Ibnu Taimiyah salah. Amo tak nampak lagi. Dia mengarang berapa butir kitab. Dia orang warung. Betul, kita tak tika. Dari sudut dia mengarang, dari sudut dia warung, dari sudut dia semaya tahajud ke. Hak tu ulama tak pernah kritik. Kebaikan dia, kewarakan dia, ulama tak pernah kritik. Mungkin dia jauh lebih warok daripada kita, jauh lebih haling daripada kita. Ya, ulama iktiraf benda hak tu. Benda sebenar. Tak ada orang yang menafikan. Tetapi kesesatan dia di dalam bab ilmu ada. Maka ulama hanya menjawab kesesatan dia. Tak ada ulama jawab gosok kali, nak marah selajak kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni curi telur itik orang. Tak ada rekod lagi tu. Dia nak marah tak ada marah siapa perikat lagu tu. Dia hanya mengkritik ilmu sahaja. Ramai lah ni orang awal yang tipu di Wahabi. Mudah dah sebut lalu dah. Yang tipu di Wahabi, cakap dia salah, dia orang alim. Jangan duk panik lagu tu gak jawab ke dia. Ahlul kitab zaman Nabi Muhammad. Orang alim pada zaman tu. Zaman tu orang tak reti baca belaka. Tiba-tiba dia reti baca tahu kitab-kitab dulu, sesat juga. Ada ilmu tetapi susah. Katanya dalam Al-Quran ayat lagu mana tahu bunyi baghyan bainahum. Dari sudut ilmu tu ahlul kitab tu ada, tetapi baghyan bainahum kerana dalam hati dia ada perasaan jahat. Lagu tu. Maka jangan duk panik. Ni demo nak lawan, dia orang alim. Demo setara mana? Muhammad bin Abdul Wahab, demo nak kali setara mana? Dia orang mengaji, yang mau tak tikah, dia mengaji. Cuma hidayah tu benda lain, ilmu tu benda lain. Jangan rasa panik. Jangan kata, tak mungkin ni. Awak mari tak mungkin mikir kotak dia. Al-Quran sengih-sengih sebut, masalah orang alim zaman dulu sesat juga. Hidayah benda lain. Sebab tu pentingnya hidayah. Kita bukan menolak ilmu, tetapi hidayah tu lebih penting. Kerana kalau bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk di sisi Allah, tidak bertambah pun ia di sisi Allah kecuali bertambah jauh. Katanya Hasan Al-Basri. Jangan awak panik lagu tu. Dan maksud lagi esa pada sifat berarti tidak ada sifat yang setanding dengan sifat Tuhan. Tidak ada sifat yang setanding dengan sifat Tuhan. Sifat kita ada tandingnya. Ya. Contohnya kemampuan melihat anak. Anak ada sifat basar, kemampuan melihat. Maka kemampuan melihat anak ada tandingnya. Ya. Ambo boleh melihat supaya muhaizat. Maknanya ada tandingnya sifat anak. Kedua anak ada tandingnya. Sebab tu orang pertandingan itu sebab ada tandingnya. Lepas tu ada orang nak tandingan Tuhan. Pertandingan lawan Tuhan. Tak ada. Sebab siapa dia nak bertanding, siapa nak lawan lagu mana. Tak ada kuasa kita. Tapi sama-sama makhluk boleh buat pertandingan sebab dia ada bandingnya dan tandingnya dia. Tu makna dia. Dan asa pada sifat dan asa pada af'alnya Allah Ta'ala itu bahawasanya tiada bagi yang lain daripada Allah perbuatan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Dan ketiga kita tengok pada perbuatan, yakni kita beriktikad perbuatan hanya boleh dicipta oleh Allah Ta'ala. Tidak ada perbuatan serupa perbuatan Allah Ta'ala. Apa dia perbuatan Tuhan? Mencipta daripada tiada kepada ada. Tuhan cipta langit, Tuhan cipta bumi, bukan daripada unsur lain. Bukan kata Tuhan ambil pasir kepa-kepa jadi bumi besar ni. Tak. Tuhan buat daripada tak ada sebutir pasir pun, tak ada kepada ada. Maka tidak ada perbuatan seperti ini kecuali perbuatan Tuhan ya, daripada tiada kepada ada. Manusia
perbuatan dia semua ada berlaku. Patut kata manusia tu yang mencipta kereta. Tuhan mencipta langit bumi. Manusia mencipta rumah, mencipta jet, cipta handset, cipta telefon, menipu berlaku. Cipta gapo dia benda ada dah, plastik ada dah, wayar ada dah, skrin ada dah, kaca ada dah, besi ada dah. Takut benda ada dah. Hak tu apa dia tak boleh buat. Orang lemah pun boleh buat sebab benda ada dah. Maka perbuatan supaya perbuatan tu yakni daripada tak ada kepada ada, dia seorang boleh buat lagu tu. Orang lain rumah inilah ciptaan saya. Ciptaan apa? Semi ada dah, besi ada dah. Dia mau pelekat buat tirai lagu ni, letak bumbu lagu ni, bubuh dinding, dipanggil rumah. Sebab tu manusia tak dipanggil mencipta, dipanggil merupakan. Merupakan bentuk rumah, merupakan kereta, merupakan handset. Lagu tu dah. Tu akidah kita mengenai Qul huwallahu ahadun. Yakni Tuhan tu wahdaniyah. Tak boleh banyak-banyak. Hak ni pun tak ada berapa nak pegang.